Tapi kita dapat rasa roh Ramadan tu ada dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Memandangkan esok kita akan mula berpuasa, kita akan menyambut satu bulan yang sangat-sangat mulia. Di dalam dia ada satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. So saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya berpuasa di Jepun dulu. Seperti yang anda sedia maklum, di Jepun dulu saya bukan sekadar belajar, tapi saya pun pernah bekerja dekat sana. Ketika saya sampai dekat Jepun, boleh kata 3 tahun saya duduk dekat sana. Ketiga 3 tahun bulan puasa masuk pada musim panas. Musim panas ni bermaksud yang dia punya siang lagi lama dari waktu malam. Waktu bersahur pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Kemudian waktu berbuka dalam pukul 7, sama dengan Malaysia, lebih kurang macam itulah. And dia tak jadi satu isu, sebab bila kita kata musim panas ni bermaksud yang universiti pun cuti. Jadi saya pun tak ada buat, kita kata tak ada kena pergi kelas ke, tak ada. Saya pernah cuba buat satu part time kutip sampah ketika tu, sampai sekarang saya menyesal. Sebab musim panas Jepun ni pun saya dah pernah kongsikan dengan anda, dia punya panas tu Masya Allah memang teruk gila lah. So itu the first and last saya buat part time kutip sampah ketika berpuasa. And kita biasa student, so kita lepas isyak tu, lepas solat tarawih ramai-ramai, sama ada dekat rumah ataupun dekat masjid, kita akan tunggu sahur, main FIFA, main PES. Lepas tu kita akan tunggu subuh, solat subuh dan tidurlah sampai pukul 1 tengah hari, pukul 12 tengah hari. Dulu masa muda tak ada masalah nak tidur lama-lama macam tu kan, dan bangun buat sedikit kerja, tengok-tengok dah buka puasa. Dan seingat saya masa saya belajar dulu, saya banyak melancong ke luar Tokyo. Saya belajar dekat Tokyo, nama universiti tu ialah Takushoku University. So saya duduk dekat Hachioji, dan bila saya kata keluar dari Tokyo tu, saya ada pergi dekat Osaka, saya ada pergi dekat Kyoto, ada pergi juga dekat Nagoya. So dekat sini lah saya berbuka puasa. Even saya pernah pergi ke Korea ketika musim puasa. Saya juga pernah pergi ke Nagasaki, tu waktu kerja lah. Jadi banyak juga waktu buka puasa saya tu dekat kedai-kedai. Biasanya kalau anda jumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia dekat Jepun, waktu tu lah 2013 macam tu, nak cari makanan halal dekat Jepun ketika tu susah. Dia tak macam sekarang. Sekarang senang, even ramen pun ada ramen yang halal sekarang. Tapi masa saya duduk dulu bukan senang. Jadi bila kita jumpa dengan kawan-kawan Malaysia dekat Jepun sana, kalau tanya nak makan dekat mana, of course kita akan pergi makan dekat kedai India ataupun kedai Pakistan. Tapi dia punya makanan memang sedap gila, tak boleh nak dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia saya tak pastilah kenapa orang India, orang Pakistan bila buat kedai dekat Malaysia, mereka tukar dia punya original recipe tu, tukar kepada selera orang Malaysia. Saya tahu kalau mereka tak tukar, mereka tak ada sales. Tapi ada juga orang-orang macam saya yang cari authentic Indian food tu. Saya memang cari yang betul-betul pure, bukan Malaysia punya, bukan manis macam orang Kelantan. Bukan. Okay. So musim panas dia macam itulah. And musim panas dekat Jepun ni, saya pernah terangkan kepada anda sebelum ni, ramai orang-orang tua mati. Mati disebabkan dehydrated lah, disebabkan panas dan sebagainya. And bila saya dah habis belajar, so belajar tu tak ada masalah lah, buka puasa apa semua tak ada masalah. And bila saya habis belajar, saya bekerja. Saya bekerja dekat Fukuoka sebagai sales engineer. Kerja saya ni ada dua lah, boleh dibahagikan kepada dua tugasan utama. Yang pertama, saya akan pergi kilang ke kilang. Saya akan pergi jumpa customer dan bagi quotation, beli barang dari dia. Kemudian kita recycle balik barang yang kita beli, sampah-sampah yang kita beli, dan kita jual balik kepada customer lain lah. Itu yang pertama. Tugas yang kedua pula, barang yang kami beli tu, sampah-sampah yang kami beli dari customer tu, kami akan bawa masuk ke dalam gudang, dan dalam gudang tu kami akan asingkan dia dan kami akan bakar dan sebagainya. So, dua tugas utama ni. Tugas yang pertama tu kadang-kadang dia akan ambil tenaga, dia akan makan tenaga juga, sebab kita kena angkat barang dari kilang customer masuk ke dalam lori. Yang kedua ni memang dia akan makan tenaga betul-betul, sebab kita kena asingkan dia, memenatkan lah benda ni kan. So, company saya adalah sebuah sebuah company yang boleh dikatakan ada dekat hampir ke semua negara, dan dia sangat-sangat menghormati budaya-budaya luar. Jadi bila
bila dia tahu saya puasa, dia pun tak berapa bagi saya buat kerja-kerja berat. Jadi saya pun dipaksa balik awal. Biasanya saya balik dalam pukul 6 kan. Tapi pukul 5.30 tu bila je bunyi loceng, dia suruh saya terus balik. Dia takut saya pitam dan sebagainya. Lepas tu kalau ada kerja-kerja berat, dia memang tak bagi saya buat lah. Saya agak beruntung lah dapat company macam tu. Kawan saya, dia ada juga masuk company Jepun yang mana company tu quite racist. Dia bukan racist lah, dia Islamphobia. Dia takut dengan Islam tu. Masa interview dia macam tak ada masalah. Tapi bila dah masuk kerja, bila dia minta waktu untuk solat, bos dia tak bagi waktu solat. Lepas tu bila nak buat benda-benda keagamaan yang lain, bos dia memang kata kalau kau tak nak, kau nak buat juga, kau kena quit dari company aku. Memang ada company-company macam tu pun ada. Kita tak boleh nafikan sebab itu adalah lumrah manusia. Ada orang dia boleh accept. Dia jenis terbuka. Dia boleh terima semua benda. Ada orang dia memang sempitkan fikiran dia. Jadi kita kena bukan kita kena terima benda ni, tapi kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan semasa tu. And masa saya kerja, saya boleh kata kepada anda musim panas adalah musim puasa ataupun bulan puasa adalah heaven kepada saya sebab yang pertama, saya tak banyak kerja kena buat dekat office. Saya just buat quotation. Yang mana quotation tu kita just masukkan angka-angka. Lepas tu kita buat report. Lepas tu adalah buat benda-benda kecil-kecil lah. Sangat-sangat kecil. Dia tak makan tenaga sangat. Bos saya betul-betul bimbang saya pengsan, dehydrated lah. That's why dia tak bagi kerja yang berat. Lepas tu, apa yang menarik lagi, bulan puasa dekat Jepun dia punya komuniti Islam tu sangat-sangat kuat. At least dekat Fukuoka. Saya tak pasti dekat lain lah. Masa saya duduk dekat Hachioji masa belajar tu, dia punya tempat saya dengan masjid jauh. Tapi masa saya duduk dekat Fukuoka, saya duduk dekat Hakozaki Station. Hakozaki Station tu memang station untuk pergi ke masjid. Jadi dari rumah saya ke masjid lebih kurang dalam 100 meter. Tak jauh lah, memang tak jauh. So waktu sahur pun disediakan makanan, waktu buka pun disediakan makanan, and disebabkan saya boleh balik awal semua, saya pun join lah community untuk buka puasa bersama. Senang cerita, gaji saya yang saya dapat 180,000 yen tu, saya memang tak usik. Bulan puasa saya boleh kata memang usik sikit gila je. Nak get enjoy pun kita puasa kan, so kita tak buat benda-benda pelik. Lepas tu benda-benda pelik, lepas tu yelah, makanan pun dah disediakan. Makanan yang disediakan bukan main-main. Dia bagi nasi Arab lah, dia bagi banyak benda yang sangat-sangat sedap. Dia punya air teh ni, teh India, chai kan. Memang lazat gila lah. Lagipun yang buat teh tu adalah kedai Pakistan yang ada dekat kedai Pakistan favorite saya. Biasanya kalau dekat masa saya kerja dekat Jepun dulu, bila saya stres, saya akan pergi ke kedai Pakistan tu, saya akan duduk dan dia akan sediakan chai tu lah. Of course kena bayar, tapi dia dah tahu kalau saya datang, saya mesti minum air chai dia. Sedap gila. Lepas stres orang kata. So dekat Jepun kita boleh rasa aura Ramadan tu. Walaupun kita kata dia tak adalah bazar Ramadan macam dekat Malaysia. Tak ada. Benda tu memang tak ada dekat Jepun. Even mustahil kot nak ada benda tu kan. Tapi kita dapat rasa roh tu. Roh Ramadan tu ada dekat sana. Malam ada orang duduk dekat masjid, mengimarahkan masjid. Benda-benda tu ada dekat Jepun. Even kalau anda nak cuba merasai apa kita kata, kepelbagaian bangsa dengan satu agama iaitu Islam, maybe anda boleh pergi dekat Jepun. Even saya merasakan benda ni bukan berlaku dekat Jepun je, dia berlaku dekat negara yang mana Islam adalah golongan minoriti. Macam dekat Australia, saya pergi dekat Victoria Mosque pun dia lebih kurang sama sahaja. Dekat Melbourne tu saya pergi Victoria Mosque, dia punya suasana, dia punya bau pun lebih kurang sama sahaja dengan Jepun lah. So basically tak ada apa-apa yang membezakan antara puasa Malaysia dengan puasa Jepun. Dia hanya lagi panjang kalau kita berpuasa pada musim panas. Kalau kita berpuasa pada musim sejuk, dia jadi lagi pendek. And dia punya culture memang best gila. Kalau anda tak ada duit, anda boleh pergi dekat mana-mana masjid, memang ada iftar. And dia punya iftar best gila. Dia boleh dikatakan waktu puasa adalah waktu yang paling senang untuk anda jimat duit lah. Kalau nak melancong dekat Jepun, sahur pun ada tempat disediakan, buka puasa pun ada tempat sediakan. And saya pernah melancong ke Sweden. Scandinavian kan. Saya pernah pergi melancong ke Sweden. Ketika saya pergi tu, Sweden pada musim panas and saya terkejut, dia punya waktu isyak pada pukul 10 malam dan subuh dia pada pukul 12 malam. Ke time tu kan saya terfikir macam macam mana lah orang dia berpuasa. So
bila saya terfikir tu, saya tanyalah orang yang betul-betul alim dalam benda-benda macam ni kan. So dia bagi tahu yang kita bila berlaku macam tu, dia boleh guna dua fatwa lah. Yang pertama memang kena puasa macam biasa, maksudnya waktu subuh start puasa sampailah waktu maghrib kan. Itu yang pertama, tapi dia lama lah. Bayangkan daripada pukul 12 pagi 12.30 malam tu anda berpuasa sampai pukul 10 malam. Kau punya lah. Tapi anda boleh satu lagi fatwa yang mengatakan dia boleh berpuasa ikut waktu Saudi Arabia ataupun negara yang berhampiran dengan dia lah. Jadi dia akan berpuasa 12 jam macam tu. So, ada banyak benda yang menarik bila kita travel dekat dunia ni. Kita akan nampak lah betapa luasnya, betapa hebatnya ciptaan Allah dan betapa luasnya Islam tu sendiri. Kita akan nampak betapa terbukanya Islam, tak rigid lah. Kalau kita duduk dekat Malaysia sahaja, kita duduk dalam komuniti kita sahaja, otak kita akan fikir dekat satu titik sahaja. Tapi bila kita duduk kat luar negara, kita jumpa dengan ramai orang, otak kita mula berkembang, kita nampak ada banyak perkara. Ketika tu kita akan nampak betapa luas, betapa senangnya Islam ni yang sebenarnya. Jadi sempena dengan Ramadan ni, jom kita sama-sama mengimarahkan bulan ni. Kita buat perkara-perkara sunat kan, jangan tinggal perkara-perkara wajib. Dan saya nak promote satu apps, iaitu apps Tilawah, satu apps bacaan Quran yang dibuat oleh junior saya. Apps ni dia percuma, dia boleh download dekat iPad, dekat iPhone, dekat Android. Dia bukan setakat boleh baca dia punya subtitle ataupun dia punya terjemahan, dia ada juga bacaan tajwid. Dia ada tunjuk tajwid kita macam mana, kita boleh tinggal nota, dan kalau kita tak tahu sebutan dia macam mana, kita boleh perdengarkan bacaan tu kepada kita. Menarik gila. Anda boleh download dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box sebelum. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereba. Jumpa lagi.